Bab 11. Sumpah Satria. Selesai menjalankan urusan dagang di Syria, Abu Talib pulang ke Mekah bersama anak saudaranya yang kemudian meneruskan kehidupan bersendirian seperti sebelumnya. Tetapi bapa saudaranya, juga Abbas dan Hamzah, memastikan baginda mendapat latihan menggunakan senjata perang. Hamzah jelas ditakdirkan menjadi seorang yang bertubuh sasa dan dianugerahi kegagahan jasmani. Pada masa ini, Hamzah sudah pun menjadi pemain pedang yang handal dan ahli gusti yang bagus. Muhammad pula memiliki ketinggian dan kekuatan yang sederhana. Baginda memiliki kecenderungan yang jelas terhadap seni memanah dan menunjukkan bakat untuk menjadi seorang pemanah cemerlang seperti nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kekuatan utamanya dalam seni ini terletak pada ketajaman penglihatannya. Baginda dikatakan mampu menghitung tidak kurang daripada 12 butir bintang dalam gugusan bintang 7, gugusan Pleiades. Pada zaman itu, kaum Quraisy tidak terlibat dalam mana-mana pertempuran kecuali konflik singkat yang sekali-sekala berlaku dan dikenali sebagai Perang Cemar kerana ia tercetus dalam salah satu bulan suci. Seorang penjangak Kinanah telah menggunakan muslihat untuk membunuh seorang lelaki daripada Bani Amir, salah satu keluarga dalam puak Hawazin yang berasal dari Najd. Penjangak tersebut telah mendapatkan perlindungan dalam kubu kukuh kota Khaybar. Rentetan daripada kejadian tersebut, bermulalah serangkaian peristiwa yang biasa terjadi di padang pasir untuk memelihara maruah pihak mangsa membalas dendam. Maka kaum mangsa yang dibunuh menyerang Kinanah, kaum asal pembunuh, menyebabkan Quraisy sebagai sekutu Kinanah turut terheret ke dalam konflik itu. Konflik itu berlarutan selama 3 atau 4 tahun. Dalam tempoh itu, pertempuran sebenar hanya berlaku sebanyak 5 hari. Ketua Bani Hashim pada waktu itu adalah Zubair, yang seperti Abu Talib merupakan saudara kandung kepada ayahanda Muhammad. Zubair dan Abu Talib membawa anak saudara mereka bersama ke salah satu pertempuran di peringkat awal. Namun bagi mereka, baginda masih terlalu muda untuk bertempur. Baginda hanya dibenarkan membantu dengan mengumpulkan anak panah musuh yang tersasar dan memberikannya kepada bapa saudaranya agar dapat digunakan kembali untuk menyerang balas. Tetapi dalam salah satu pertempuran berikutnya, pertempuran yang paling buruk bagi Quraisy dan sekutunya, baginda dibenarkan mempamerkan kehandalan sebagai pemanah dan seterusnya dipuji kerana keberaniannya. Perang itu membantu menyemarakkan lagi perasaan tidak puas hati yang dirasakan tentang hukum padang pasir di kalangan masyarakat yang hidup secara menetap. Sebahagian besar pemimpin Quraisy telah pergi ke Syria dan menyaksikan sendiri keadilan yang agak tersebar dalam empayar Rom. Begitu juga di Habsyah, keadilan mampu ditegakkan tanpa melibatkan pertempuran. Sedangkan di semenanjung Arab, tiada sistem perundangan yang boleh dibandingkan dengan sistem di kedua-dua negara tersebut, di mana mangsa jenayah atau keluarganya boleh menuntut ganti rugi. Dan sesuatu yang lumrah apabila perang cemar, seperti juga konflik lain sebelum itu, mendorong banyak orang untuk memikirkan cara dan kaedah untuk mencegah perkara yang sama daripada berulang. Tetapi kali ini hasilnya lebih daripada sekadar berfikir dan bercakap-cakap. Di pihak Quraisy sudah tersebar kesediaan untuk bertindak, dan semangat keadilan mereka diuji oleh satu peristiwa mengejutkan yang berlaku di Mekah dalam tempoh beberapa minggu setelah pertempuran berakhir. Seorang pedagang dari pelabuhan Zabid di Yaman telah menjual beberapa barang berharga kepada seorang tokoh daripada puak saham. Setelah mengambil barangan berkenaan, tokoh saham itu enggan membayar harga yang dijanjikan. Pedagang yang teraniaya itu adalah orang asing di Mekah.
dan tidak mempunyai seorang pun sekutu atau pelindung di kota itu yang memungkinkannya untuk meminta pertolongan. Dan hal ini cukup disedari oleh pihak yang menganiayanya. Namun pedagang itu tidak mahu membiarkan dirinya teraniaya oleh rasa yakin diri si pembeli. Lalu dia berdiri di lereng Bukit Abu Qubais dan berseru kepada kaum Quraisy secara umum dengan kata-kata yang petah dan tegas agar mereka memastikan keadilan ditegakkan. Tindak balas segera datang daripada kebanyakan puak yang tidak mempunyai persekutuan tradisi dengan saham. Quraisy bertekad untuk bersatu tanpa mengira puak. Tetapi dalam kesatuan itu, mereka masih amat menyedari adanya perselisihan di antara mereka yang berkaitan dengan warisan Qusay dan telah memecah belahkan mereka menjadi dua kelompok, kelompok Harum dan Perikatan. Dan Saham adalah daripada kelompok Perikatan. Salah seorang pemimpin kelompok Harum yang juga merupakan antara orang terkaya di Mekah pada masa ini ialah Abdullah bin Jud'an, ketua Puak Taim. Dan dia kini menawarkan rumah besarnya sebagai tempat pertemuan bagi semua pecinta keadilan. Dari kalangan kelompok Harum, hanya Bani Abdus Syams dan Bani Naufal yang tidak hadir. Bani Hashim, Muttalib, Zuhrah, Asad dan Taim semuanya mempunyai wakil, dan mereka turut disertai Bani Adi yang telah menjadi salah satu anggota kelompok Perikatan. Setelah berbincang panjang lebar, mereka memutuskan bahawa satu aturan kesatriaan perlu dibentuk untuk mengembangkan keadilan dan membela nasib pihak yang lemah. Mereka kemudiannya pergi ke Kaabah, menuang air di atas Hajarul Aswad dan membiarkannya mengalir ke dalam sebuah tadahan. Seterusnya setiap orang meminum air suci itu, dan dengan tangan kanan diangkat di atas kepala mereka. Mereka bersumpah bahawa mulai saat itu, jika ada penindasan berlaku di Mekah, mereka akan berdiri teguh sebagai satu barisan di pihak yang ditindas untuk melawan penindas sehingga keadilan ditegakkan. Tidak kira sama ada pihak yang ditindas adalah orang Quraisy atau orang yang datang dari luar. Seterusnya orang Saham terbabit didesak untuk membayar hutangnya, dan tiada satu pun keluarga yang tidak mengambil bahagian dalam perjanjian tersebut menawarkan bantuan mereka kepadanya. Selain ketua Bani Taim, Zubair daripada Bani Hashim adalah salah seorang pengasas aturan tersebut. Dia membawa bersamanya anak saudaranya Muhammad yang turut sama mengambil bahagian dalam upacara sumpah itu. Beberapa lama setelah peristiwa itu, baginda menyebut, "Daku hadir di rumah Abdullah bin Jud'an sewaktu termeterai perjanjian yang begitu cemerlang itu, sehingga kan daku tidak akan sanggup mengecualikan diri meskipun jika ditawarkan sekawan unta merah. Dan jika sekarang dalam Islam daku diundang untuk menyertainya, daku akan berbesar hati menyahut." Seorang lagi yang hadir adalah sepupu tuan rumah Abu Quhafah daripada Bani Taim, bersama-sama anaknya Abu Bakar yang berusia 1 atau 2 tahun lebih muda daripada Muhammad dan yang bakal menjadi sahabatnya yang paling akrab di kemudian hari.